kekuatan Al-Qassam ni sehingga menyebabkan beberapa kali tentera Israel sanggup mengadakan gencatan senjata. Perang, tak habis perang, gencatan senjata. Kemudian dia serang balik. Perang lagi, tak habis perang, gencatan senjata. Sebab Israel tak boleh terima hakikat kalau dia kalah. Antara senjata yang dirambat ni daripada bekas-bekas peluru-peluru Israel yang menembak Palestin dulu, dikumpul balik jadi senjata Palestin. Di awal senjata dulu, rocket launcher dia orang ni boleh pergi 20 km je. The latest rocket launcher tu boleh pergi daripada Gaza kepada Israel 160 km, and that is one of the best rocket launcher in the world today. Assalamualaikum Tuan Muhammad Nur Azib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Tuan? Alhamdulillah baik. Berapa tahun Tuan sudah berkecimpung dalam ISMA? Sejak saya balik graduate luar negara 95-96 tu, terus berkecimpung, of course jadi orang bawahan lah istilahnya, kemudian jadi setiausaha cawangan, jadi YDP cawangan, dan hari ini Alhamdulillah 4 tahun jadi JKP dan 2 tahun terakhir jadi naib presiden ISMA hari inilah. Besar tanggungjawab tu. Masya-Allah, itulah besar tanggungjawab, besarlah peluang untuk dapat cari ganjaran lah insya-Allah. Insya-Allah. Dan Tuan, topik kita hari ini tentang anak-anak muda yang merindui syahid, merujuk kepada Al-Qassam. Dan kami di pihak AP Podcast pun nak cari tetamu untuk bincang tajuk ni. Jauh. Okay. Pertama, nak dapatkan Al-Qassam sendiri memang tak kan. Kan. Yang kedua, nak cari orang yang directly engage dengan Al-Qassam, barangkali dia nak mengaku pun dia tak berani sebab dia punya tahap kerahsiaan tinggi. Betul. Maka kita tak lain tak bukan kita cari orang yang buat research, yang minat, yang memang passionate dengan Al-Qassam. Itu Tuan Muhammad Nur Azib lah. InsyaAllah. Memang saya rasa cerita Al-Qassam ni perlu dihebah-hebahkan supaya orang faham, supaya orang tahu dan boleh menghayati perjuangannya dan emulate lah istilahnya, mengikuti apa yang diorang buat kat sana. So kita nak ikuti sekarang juga. Kita cuba insyaAllah. Dia gini, pertama sekali, apa yang trigger Tuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Al-Qassam? Dan bagi mereka yang telah terbrainwash dengan Islamofobia, bila sebut Al-Qassam je dia anggap satu ancaman, satu ketakutan. So kita nak tahu siapa sebenarnya Al-Qassam ni, orang ke, pertubuhan ke, NGO ke? Silakan Tuan. Betul. Saya rasa pandangan Tuan Amin tadi, sebahagian orang tak kenal Al-Qassam ni sehingga dia terbrainwash mengatakan bahawa Al-Qassam ni pertubuhan ganas lah, terorisme. Dan sudah pastinya idea tu datang daripada barat lah, yang naratif itu. Jadi kita hari ni naratif Islam yang kita nak bawa ialah kita kena jelaskan siapa Al-Qassam. Sebenarnya Al-Qassam itu sendiri, dia sebenarnya mengambil atas nama seorang individu pendakwah Islam yang cemerlang satu ketika dulu. Nama dia Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam. Jadi nama ustaz ni, Izzuddin Al-Qassam ni, dia sebenarnya orang Syria. Dia bukan orang Palestin. Dia orang Syria, lahir di sana. Kemudian dia belajar di Azhar. Kemudian dia berdakwah macam ustaz-ustaz di kampung je, berdakwah, mengajak orang kepada Islam. Akhirnya dia mengajak orang supaya membenci penjajah. Di ketika itu di Syria ialah penjajahnya ialah Perancis. Jadi kumpul akhirnya bersetuju, okey, kita mesti tetap menjajah tanah air kita. Tentang menjajah Perancis sehinggalah akhirnya Izzuddin Al-Qassam ini istilahnya ada kata dihalau ataupun dan diberundulah. Berundunya dia ke Palestin. Bermulanya cerita Izzuddin Al-Qassam di Palestin tu pada itulah sekitar tahun 1920-an gitu. Jadi bila dia pindah ke Palestin, tempat yang nama Haifah, situlah mulanya dia buat balik ajar masyarakat tentang agama, kembali kepada akidah, dan sehingga dia menjadi tokoh yang disegani masyarakat pada ketika itu. Semua orang ikut dia sebab dia buat benda baik kan? Dan juga dia mengajak manusia atau rakyat pada ketika itu untuk bencikan penjajah juga, samalah. Dan kita sepatutnya pun benda yang sama, menjajah, nak berjaya tanah air kita, mestilah kita kata, kenapa kita nak dijajah? Jadi itu apa yang dibuat oleh Izzuddin Al-Qassam, sehinggalah akhirnya berlaku banyak serangan-serangan terhadap British yang menjajah Palestin pada itu, dan akhirnya dia terbunuhlah. Jadi aspirasi nama seorang tokoh Al-Qassam ni dibawa
oleh Hamas yang ditubuhkan pada lewat tahun 40-an gitu. Sehinggalah tertubuhnya Hamas sebagai parti politik dan Brigade Al-Qassam dijadikan sebagai sayap ketenteraan Hamas. Itu bermulanya harumnya nama Al-Qassam di mata masyarakat. Dan kita semua maklumlah antara pengasas kepada Hamas tadi macam Khalid Mish'al, Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin yang awal lah. Kemudian RNTC Ya, kan. betul. Okey, sebelum kita pergi, sebab dia ada cerita menarik. Saya bersembang dengan Datuk Afrin Shauki dengan Heliza Hilmi yang pernah pergi ke Gaza dan mereka pernah bertemu dengan Al-Qassam ni dan dia ada cerita menarik lah. Nanti saya nak tanya pada tuan, tapi mula-mula sekali kita nak tahu juga apa beza Al-Qassam dengan PLO. Sebab takut orang keliru. Especially di zaman Yasir Arafat dulu kan. Okey, saya rasa bila kita bercerita tentang Palestin ni, ini nama-nama yang kita perlu tahulah. PLO kan. Kemudian kita kena tahu siapa pemimpin PLO, Yasir Arafat, Palestine Liberation Organization. Kemudian di sebelah on the other side pula ialah Hamas. Hamas, Al-Qassam adalah sayap ketenteraan kepada Hamas. Jadi Hamas ni ialah sebuah pertubuhan politik yang sifatnya sederhana, tapi dia ada sayap ketenteraan nama dia Al-Qassam. Manakala PLO ni, sebenarnya PLO ni ketika mana ditubuhkan pada 1964 dulu, dia juga merupakan satu pertubuhan memperjuangkan pembebasan Palestin. Hampir-hampir sama juga macam Hamas Al-Qassam asalnya. Sebab memang pada ketika itu masyarakat Palestin memang rasa nak bebas daripada penjajahan British. Kemudian of course bila masa berlalu, perang kalah mungkin. Jadi akhirnya pada ketika mana 1969 Yasir Arafat memimpin PLO, dia menjadi satu badan yang menaungi NGO badan-badan lain, tapi tak termasuklah Hamas ni, sebab pendekatan yang lain. Jadi PLO telah mengambil pendekatan untuk berkompromi dan mengiktiraf Israel. Itu perbezaan atas utama. Atas nama diplomasi dan memegang diplomasi sebagai pendekatan perjuangan mereka dan mengiktiraf Israel selepas perjanjian Oslo 1993. Di perjanjian-perjanjian yang dicanang oleh Barat dan British ni sebenarnya tidak menguntungkan rakyat Palestin. Sebab makin teruk lah dia kena tebas iktiraf negara Israel dan Gaza daripada besar makin kecil. Palestin semakin besar, Palestin itu sehinggalah Gaza yang ada sekarang ni dengan tebing barat berapa persen selepas over the years. Jadi Hamas pula merupakan sebuah badan pertubuhan Islam, harakat Islamiah yang memang berjuang ni mati-mati nak bebaskan balik Palestin daripada penjajah Israel tu. Jadi bezalah, beza. Kemudian dengan sayap penteraan Al-Qassam dia memang dia tidak akan berkompromi sikit pun dengan Israel. Itu saya rasa kalau kita nak katakan beza utama di antara PLO dengan Al-Qassam ataupun Hamas dekat situlah. Origin berbeza, approach pun berbeza. Betul. Dan bila sebut Al-Qassam ni jauh berbeza dengan PLO, pastinya untuk menjadi ahli Al-Qassam, bukan kaleng-kaleng. Apa syarat dia? Okey, sebelum kita cerita tentang syarat ni, kita pun tertanya-tanya kenapa agaknya istimewa ataupun pentingnya Al-Qassam ni sehingga ramai orang nak jadi ahli. Tak, biasanya orang mengelak tau. Dia macam suicide. Betul lah. Tapi pelik kan? Pelik. Berebut ramai orang berebut nak jadi ahli. Dan nak jadi ahli tu sebenarnya nak kata susah, sebenarnya tak susah tetapi taklah mudah. Tapi dia memilih lah siapa yang nak jadi ahli ni, mesti orang bersedia. Safwatul mukhtarah, the best of the best. Masya Allah. Di antara benda yang paling utama sekali lah orang yang nak jadi ahli Qassam ni, oleh kerana dia tahu sifat Al-Qassam ni dia berjuang bermati-matian, mestilah dia bersedia untuk mati lah. Betul. Orang yang takutkan mati takkan nak masuk tentera. Kau sekadar hidup untuk TikTok. Kalau kita nak jadi tentera kat Malaysia contoh dia pun, dia mesti kena bersedia untuk mati. Betul. Tapi Al-Qassam ni lagilah dia punya perjuangan risiko dia. Okey, itu adalah orang kata persediaan emosi lah, mental dia, persemanggian. Tapi antara lain yang kita baca-baca kat mana-mana pun kita jumpa, dia ni mestilah orang yang hafiz Quran. Serius hafiz Quran. Kemudian sejak kecil-kecil lagi dia memang dah hafiz Quran. Dan bukan sekadar dia hafiz Quran, dia memang ternanti-nanti nak berjuang bersama Qassam tu. Itu jiwa dia. Kemudian yang lain tu dia mestilah mengamalkan sunnah, sentiasa menghadiri majlis ilmu. Kemudian ada dikatakan juga dia kena nak masuk Al-Qassam tu pun kena dapat izin lah
dari ibu bapa, dan ibu bapa kat sana memang sentiasa menggalakkan pun. Memang nak. Memang nak anak dia berjuang mati-mati kan. Nah, banyak lagi kemudian dan orang-orangnya juga bukan calang-calang, dia mesti orang yang berpelajaran tinggi. Sebab dia nak Abdul Qassam ni, yang saya faham, dia nak orang yang cerdas. Bukan sekadar semangat fizikal, tapi punya IQ yang tinggi. Lebih-lebih lagi kat Al-Qassam ni, dia sayap kenderaan ni, dia banyak cabang-cabang yang perlukan research dan sebagainya kan. So banyak lagi lah. Dikatakan juga orang ni mestilah fit. Dia lagi 2-3 langkah dah semput. Kau nak pergi pegang roket launcher dan sebagainya tu kan. Kalau kita tengok video-video kat YouTube contohnya, memang kadang tu sangat luar biasa. Sangat luar biasa bagaimana persiapan tenteraan dia orang, sangat luar biasa. Jadi ini antara benda lah, boleh cari. Tadi ada sebut tentang hafal Quran. Bagaimana pula dengan disiplin solat jemaah barangkali? Itu sudah semestinya. Memang dia ni kalau nak satu juga antara pre-qualification boleh menjadi ahli Al-Qassam ni, dia seolah mesti recommended by ketua masjid. Maknanya kalau muka ni tak pernah muncul masjid, tak payahlah. Tak ada. Jangan harap. So dia ni subuhnya ada, sentiasa berada di masjid ketika mana solat. Kalau ada majlis pengajar ilmu, dia ada kat situ. So siapa ketua masjid tu dikatakan dia akan recommend ataupun dia referral. Oh yes, budak ni betul, boleh, sebagainya lah. Itu menjawab soalan Tuan Amin tadi, begitulah. Kalau hidup tengok podcast ni, bila dia tengok syarat-syarat dia, syarat pertama pun aku dah out dah. Yelah, kita sekarang kat Malaysia pun ramai juga anak-anak tahfiz kita, Alhamdulillah. Cuma dos yang kita perlu tambah ialah dos semangat perjuangan dia orang tu kena ada untuk mempertahankan tanah air kita. Ni hafal Quran tengok lipas pun lagi jam. Begitulah. Dan bila syarat untuk menjadi tentera Al-Qassam, dia merangkumi fizikal, dia merangkumi emosi, dia merangkumi spiritual. Bagaimana pula dengan kelengkapan ketenteraan? Sebab banyaklah saya dengar ada kata dia ditaja oleh negara-negara tertentu. Ada kata riwayat menyatakan dia buat senjata sendiri lantaran syarat dia mesti highly educated kan. So selengkap mana persenjataan Al-Qassam ni? Okey, kalau tadi menjawab adakah dia ditaja dan sebagainya kan, kita tahu sekarang ni Palestin hanya di Gaza dan tebing barat, sekelilingnya adalah Israel dan banyak halangan-halangan sepadan-sepadan yang tidak memungkinkan pengimportan senjata-senjata yang secara besar daripada negara-negara lain. Walaupun ada juga Hamas contohnya membina jalan-jalan hubungan dengan negara-negara luar untuk bantuan-bantuan sebagainya. Tetapi asas kepada perjuangan Hamas Al-Qassam ialah dengan mencipta senjatanya sendiri. Mencipta senjatanya sendiri daripada mula sejak tahun 1993 tu, 90-an ketika mana perjanjian Oslo dan sebagainya ataupun Intifadah yang pertama tu, dia mula mencipta senjata sendiri sikit demi sikit sehinggalah berjaya. Dan diceritakan kalau kita bacalah di mana-mana, antara senjata yang dirambuat ni daripada bekas-bekas peluru-peluru Israel yang menembak Palestin dulu, dikumpul balik. Yang tak meletup betulkan balik jadi senjata Palestin. Amazingly, senjata-senjata yang diciptakan sendiri ini semakin berkembang daripada satu tahap kepada satu tahap. Contoh dulu, di awal senjata dulu, rocket launcher dia ni boleh pergi 20 km je. The latest rocket launcher tu boleh pergi daripada Gaza kepada Baitul Maqdis tu, kepada Israel di Haifa. Makin jauh. 160 km. And that is one of the best rocket launcher in the world today. Jadi kita nak ceritakan bahawa keupayaan Al-Qassam dan rakyat Palestin di Gaza membina persenjataan sendiri itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi sebenarnya tak adalah mengharapkan sangat bantuan-bantuan luar negara, walaupun ada juga bantuan-bantuan kewangan, crowdfund dan sebagainya datang membantu. Yes. Tapi keupayaan mereka membangunkan keupayaan tentera sendiri itu sangat luar biasa. Dan itulah antara sebab mereka ini diguruni oleh Israel sekarang. Berita baiknya ialah bila sebut ada pembiayaan, maknanya kita maklumlah bahawa Al-Qassam they are not alone. Dan saya ada baca juga banyak maklumat-maklumat mengatakan bahawa ada juga negara-negara Arab yang membiayai Al-Qassam. Kalau tidak keberatan, siapakah
ataupun negara manakah yang membiayai Al-Qassam? Sama ada secara rahsia ataupun secara terbuka? Setakat yang saya faham lah, nak membiayai Al-Qassam secara terbuka ni sebenarnya susah. Cari pasal lah. Cari pasal. Dia akan dipokat oleh Amerika dan sebagainya. Tapi kita tahu rakan baik Al-Qassam ni seperti negara-negara Turki, Qatar. Bahkan to certain extent macam saya sebutkan tadi, Hamas juga menjalinkan hubungan dengan Iran. Dan Iran punya kekuatan senjata yang sangat besar. Biasa. Jadi ada juga exchange of technologies dan exchange of military expertise yang berlaku di antara Hamas dan Iran, negara Iran tu. Jadi tapi saya percaya itu bukan dibuat secara official lah negara dengan negara kan. Walau bagaimanapun kalau jadi dia bukan G2G lah. Bukan G2G. Tapi to certain extent kita dapat lihat di YouTube dan sebagainya bagaimana Hamas strategi. Saya rasa strategi ini strategi psikologi dia menceritakan tentang keupayaan persenjataan yang sangat luar biasa dan dibantu oleh negara-negara ni. Nak bagi tahu warning kepada Israel, kau jangan main-main. Kau jangan main. Kau seorang. Ada support kan? Walaupun Israel ini punya kekuatan tenteraan yang keempat terbesar di dunia dikatakan. Bilangan tentera dia 720,000 lebih, Al-Qassam pula dalam 30,000 je. So dalam 4%. Tapi kekuatan Al-Qassam ni boleh menggerunkan Israel dengan persenjataan dan sebagainya. Bahkan dikatakan diorang ni boleh nak memusnahkan Israel in 1 minute or 2 minutes boleh sampai ke Israel punya center. So kita pun sebenarnya tak boleh imagine macam mana kan, dan belumlah berlaku, tapi secara psikologinya Israel dah gerun. Ya seriau kau. Seriau. Dan tu yang dia bina dome lah, Iron Dome dan sebagainya. Dan kekuatan Al-Qassam ni rocket launcher dia boleh tembuskan Iron Dome tu. Jadi masya-Allah, tabarakallah, saya rasa antara faktor utama jugalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita pun tak boleh imagine kan. Betul. Jadi sangat luar biasa. Sebab tu bila kita baca bagaimana kenyataan-kenyataan media pemimpin-pemimpin Israel, mereka risau. Walhal mereka tahu Al-Qassam ni serba kekurangan. Betul. Bila sebut tentang risau ni, pastinya throughout the history ada tercatat kejayaan-kejayaan Brigade Al-Qassam ni. Apa yang tuan boleh highlight tentang achievement Al-Qassam? Sangat banyak. Saya boleh katakan sangat banyak. Daripada awal-awal perjuangan dulu, mula-mula sekali dia orang berjaya merampas senjata Israel lah. Dengan teknologi, dengan teknik perang gerila dia orang tu berjaya merampas 1-2. Itu pun sebenarnya di peringkat awal dah menggerunkan. Ya, kemudian yang saya sebutkan tadi, dia orang mampu mencipta roket-roket yang sangat canggih sehingga boleh travel 160 km. Itu saya rasa kalau kita dapat roket pun menarik juga kat Malaysia ni. Kalau dapat. Kemudian dikatakan bahawa nilai, saya nak cerita bahawa nilai kekuatan tentera Al-Qassam ni, satu orang tentera Al-Qassam ni seolah-olah 1,000 tentera Israel. Jadi nak ceritakan contohnya ialah kalaulah seorang rakyat tentera Qassam ini ditangkap, kan, in return ni dia kena bayar seolah 1,000 rakyat Israel. Jadi kekuatan itu sangat luar biasa. Sebab apa yang ada pada tentera Qassam ni memang tidak ada pada tentera Israel selepas inilah. Keberanian dia dan sebagainya kan. Lebih pada itu, saya rasa antara kejayaan-kejayaan yang besar juga ialah bagaimana dengan kekuatan Al-Qassam ni sehingga menyebabkan beberapa kali tentera Israel sanggup mengadakan gencatan senjata. Perang tak habis perang, gencatan senjata. Kemudian dia serang balik. Perang lagi, tak habis perang, gencatan senjata. Sebab Israel tak boleh terima hakikat kalau dia kalah. Jadi kekuatan Qassam ni begitu. Kemudian antara lagi lah, saya rasa ada 1-2 lagi, iaitu sebenarnya kan kalau kita lihat antara kejayaan besar dia ialah bagaimana Hamas ataupun rakyat Palestin yang Qassam ini mampu membina ataupun mampu membangunkan kekuatan dia sendiri daripada perang guna batu satu ketika dulu. Hari ini perang menggunakan teknologi kenderaan yang sangat canggih. Macam-macam dia orang ada. Pernah dengar kan tentera skuad amfibia dia orang? Ya, yang masuk dalam air tu. Yang tu yang saya kata tadi, skuad amfibia ni dia boleh menembusi Israel ni melalui jalan laut, dan dia kata kalau bagi 1 minit boleh
nahas lah Israel istilahnya. Itu yang disebutkan dalam media-media lah. Kalah Mission Impossible. Makalah Mission Impossible lah. But this is real, bukan filem kan. Bukan sci-fi, bukan imajinasi. Kemudian satu lagi yang saya lihat kejayaan Hamas selain dari kejayaan keterdaan ialah bagaimana akhirnya hari ini Hamas yang memimpin Palestin telah mula diiktiraf dunia sebagai sebuah pertubuhan yang membebaskan berjuang untuk membebaskan Palestin. Menempelak tuduhan kata mereka adalah gerakan teroris. Bukan lagi. Saya lihat ada 2-3 faktor. Pertama, mereka ni tak sama macam PLO. PLO sentiasa di belakang Amerika dan sebagainya. Tapi kekuatan Hamas ini ialah kebijaksanaan mereka berpolitik sehingga dia mampu mengadakan hubungan baik dengan negara-negara Islam tempat lain, dan Hamas beberapa kali datang ke Malaysia contoh, dan di Indonesia dan negara-negara lain di Qatar dan sebagainya tu, dan akhirnya seolah mereka diiktiraf kan. Jadi ini bagi saya satu kejayaan sekarang, sehinggalah akhirnya bila dunia dan masyarakat dunia boleh mengiktiraf bahawa perjuangan membebaskan Palestin ini bukan lagi terorisme. InsyaAllah tu masa nanti mereka akan mencapai kejayaan lebih besar. It's all about humanity. It's now humanity. Because apa yang lakukan Israel tu memang beyond humanity. Yes. Dan daripada awal lagi tuan sebut bagaimana ibu bapa di Palestin memang mengkehendakkan bercita-cita anak mereka menyertai menyertai Al-Qassam. Dua benda tuan. Pertama, adakah memang daripada kecil lagi anak-anak telah dididik, ditarbiah oleh ibu bapa mereka besar nanti Al-Qassam ke besar nanti, ataupun secara indirect, dan bagaimana kita nak apply dalam konteks Malaysia? Kita tak adalah nak kata jom ikut tentera, tapi the gist of the tarbiyah tu, apa yang kita boleh terapkan pada anak-anak kita, anak-anak muda? Betul. Saya sangat setuju sangat, dan poin ini saya sangat penting supaya podcast kita ini akhirnya boleh kita manfaatkan. Memang kalau di Palestin, dua pihak. Pertama, the parents sendiri memang dia orang daripada awal lagi memang kehendaki supaya anak dia berjuang untuk membebaskan Palestin dan melibatkan diri dengan Al-Qassam. Yang lebih canggih dari itu ialah anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu sendiri daripada kecil lagi dia orang dah hafaz Quran dan sebagainya. Kenapa? Dia kata, kenapa aku hafaz Quran sejak kecil? Sebab aku nak jadi tentera Al-Qassam. Maksudnya dia orang sendiri punya kesedaran sendiri bahawa aku nak jadi tentera Al-Qassam. Kenapa? Kerana aku nak mati syahid. So itu saya rasa sangat luar biasa. Perasaan, jiwa dan kesedaran yang sangat besar itu lahir daripada kalangan anak-anak ini. Ibu bapa tadi memang dia berjuang bermati-matian membebaskan Palestin. Mati pun tak apa, ibu-ibunya melahirkan anak-anak Palestin yang ramai. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam mana-mana laporan, Israel ni antara yang mereka gunakan ialah anak-anak Palestin. Anak-anak Palestin. Mana tidaknya budak-budak ni kadang-kadang kalau kita tengok teman-teman, budak-budak ni yang ke depan dulu sebelum tentera datang. Jadi tak takut langsung. Kita baca dalam laporan media satu ketika dulu bagaimana budak-budak pegang batu nak baling je ke kebal tu. Ini kan kalau ada anak-anak kita kat Malaysia yang punya jiwa macam ni, saya rasa tak lama negara Malaysia boleh maju dengan kekuatan kita sendiri. Ini yang saya katakan tadi bahawa projek pembangunan insan itu sangat penting, dan ini yang diterapkan oleh Al-Qassam, Hamas di Palestin, yang membangunkan pemuda-pemuda itu dah berawal lagi. Mereka punya semangat jihad yang tinggi. Bukan sekadar itu saja, bukan hanya semangat kosong, tetapi penerapan akidah yang sahih kuat tu. Pengamalan agama yang jitu, kefahaman terhadap perjuangan, kefahaman terhadap hak kita umat Islam. Jadi kalau kita mampu terapkan kefahaman ini dalam anak-anak muda kita di Malaysia ini, saya cukup percaya akhirnya kita mampu melahirkan generasi umat rakyat di Malaysia yang nak bangun dengan kekuatan kita sendiri. Kita tak usahlah asyik nak berharap kepada kekuatan daripada barat. Kita tak usahlah asyik nak berharap pada kekuatan daripada timur dan sebagainya. Tapi dengan apa yang ada dalam negara kita ini, sepatutnya kita mampu bina sendiri, dan kita bina kekuatan sebagaimana terbukti di Palestin, rakyat-rakyatnya mampu membina kekuatan mereka sendiri dan mengalahkan Israel. Saya belajar satu benda pada tuan. Di dalam hidup ni mendidik anak sebelum mereka kenal apa tu K-pop ke anime, Demon Slayer ke apa ke benda kan. Bila mereka ada akidah yang kuat, datanglah apa-apa program ke anime ke hiburan ke, mereka ada perisai. Masya-Allah. Jadi khulasahnya
dalam kita mengkagumi Al-Qassam, takkanlah nak terhenti setakat kagum je. Apa tuan? Benarlah, kagum, kemudian kita cuba hayati dan amalkan dalam negara kita ni, dan lebih pada itu sepatutnya kita kena membantu. Kita kena bantu Al-Qassam ni sebab kita faham bahawa Palestin ni sebenarnya tanah milik umat Islam. Dan Al-Qassam ni orang kata frontliner kita. Kan? Kalaulah dulu diorang ni dianggap sebagai teroris, sekarang sampai satu tahap bahawa diorang ni dah diiktiraf sebagai pejuang membebaskan Palestin. So kita umat Islam di rantau ini contohnya apa yang patut kita buat? Kita bantulah, kita bantu secara moralnya, kita bantu secara kewangannya, kita bantu secara doakannya, dan sekurang-kurangnya kita bantu menolak andaian-andaian bahawa diorang ni adalah teroris. Itu sekurang-kurangnya. Itu pun kalau tak boleh juga, tak tahulah. Sebab saya dalam saya buat kajian-kajian itu ada juga di setengah tempat di jiran kita, negara jiran kita, ada juga satu pertumbuhan ni dia mati-mati nak mempertahankan Israel. Dia kata Israel has all the right. Pulak dah. Qassam ni yang menceroboh. Aduh. Oh, dia kata Gaza ni yang menyerang Israel di Baitul Maqdis. Jadi play victim pula. Jadi ini sebenarnya mainan barat. Dia carilah mana-mana pertumbuhan-pertumbuhan ni yang begitu, seolah nak twist dia punya mindset. So kita jangan macam tu. Kita kena terus jelaskan kepada masyarakat bahawa perjuangan pembebasan Palestin adalah hak kita umat Islam, dan Baitul Maqdis perlu dikembalikan kepada umat Islam. Maka benarlah seruan Allah Jalla wa Ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Maknanya selain daripada kita dakwah pada non-Muslim, kita kena lemparkan rasa gerun dengan kita ada persiapan, kekuatan dan kuda-kuda umpama persenjataan dan ketenteraan lah ya. Ya, betul. Baik Tuan Muhammad Noor, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi ilmu di AP Podcast. Terima kasih kembali. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. InsyaAllah. Terima kasih.